Tahun 2023 telah berlalu selama 5 bulan. Berita buruknya adalah nilai ringgit Malaysia masih tidak membaik. Nilainya semakin merosot. Saat ini, dolar US bertukar sebesar 4.60 ringgit Malaysia, sementara dolar Singapura bertukar sebesar 3.40 ringgit Malaysia. Namun, mata wang Malaysia tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jika keadaan ini berlanjut, kita mungkin akan segera melihat 1 dolar US bertukar dengan 5 ringgit Malaysia, atau 1 dolar Singapura bertukar dengan 3.6 ringgit Malaysia. Pada masa itu, orang-orang yang menghasilkan pendapatan dalam dolar US dan dolar Singapura pasti akan sangat gembira, tetapi bagi mereka yang tinggal di Malaysia, mereka akan merasa sangat kesulitan. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Pada masa kini, terdapat banyak ketidakpastian dalam ekonomi makro global. Contohnya, hutang Amerika Syarikat telah meningkat sejak ditetapkan had hutang pertama kali pada tahun 1917. Kongres Amerika Syarikat telah beberapa kali meningkatkan had hutang kerajaan mereka, melebihi ratusan kali. Had hutang pada awalnya hanya 13.5 bilion dolar Amerika, dan tahukah anda jumlahnya pada tahun 2021? Angka ini telah meningkat secara drastis kepada 31.4 trilion dolar Amerika, meningkat sebanyak lebih daripada 2,000 kali ganda. Selain itu, perang di seluruh dunia seperti perang Rusia-Ukraine masih berlanjutan. Ekonomi China juga memerlukan lebih banyak masa untuk kembali kepada tahap sebelum wabak. Sasaran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, GDP, China pada tahun 2023 hanya 5%, iaitu yang terendah dalam hampir 30 tahun. Tanda-tanda seperti ini menunjukkan bahawa ekonomi global sedang mengalami pengecutan. Jika kita melihat ekonomi Malaysia, walaupun negara ini mencapai pertumbuhan tinggi sebanyak 8.7% pada tahun 2022, ekonomi pada tahun 2023 kelihatan semakin lemah. Banyak orang mengatakan bahawa pasaran sangat sunyi dan ekonomi secara umum tidak berkembang. Adakah anda juga merasakan hal ini? Walaupun mata wang negara lain telah mengalami penurunan nilai apabila ditukar kepada dolar Amerika, mereka masih mengalami peningkatan nilai apabila ditukar dengan mata wang negara lain, tetapi tidak bagi ringgit Malaysia. Tidak hanya nilai tukar terhadap dolar Amerika yang merosot, tetapi juga terhadap dolar Singapura, Yuan China, Baht Thailand, dolar Taiwan, Yen Jepun, Rupiah Indonesia, dan mata wang lainnya. Apa sebenarnya masalah yang sedang terjadi? Bank Negara Malaysia baru-baru ini mengadakan mesyuarat kecemasan untuk membincangkan dasar-dasar yang perlu diambil. Adakah mesyuarat kecemasan ini berkaitan dengan maklumat yang diterima oleh Bank Negara? Harus diingat bahawa penurunan nilai ringgit Malaysia akan memberi kesan terhadap keyakinan pelabur asing dalam melabur di Malaysia. Tambahan pula, kenaikan kadar faedah oleh Bank Negara hanya sebanyak 0.25%, menjadikan kadar faedah semalaman meningkat kepada 3%. Walaupun kadar ini sudah sangat tinggi bagi rakyat Malaysia, namun ia masih terlalu rendah bagi pelabur asing. Dalam situasi peningkatan kadar faedah yang tidak mencukupi, disertai dengan penurunan nilai ringgit Malaysia, pelabur asing mungkin akan kehilangan keyakinan terhadap Malaysia dan mungkin akan menarik keluar pelaburan mereka dengan jumlah yang besar. Cadangan Anwar Ibrahim untuk menggunakan simpanan KWSP sebagai jaminan pinjaman telah mendapat sambutan yang baik. Bank dan institusi keuangan telah melancarkan pinjaman yang berkaitan dengan cadangan ini. Dalam masa sebulan sahaja, sebanyak 76,000 permohonan telah diluluskan. Ini adalah satu amaran pasaran kepada kita. Ia menunjukkan bahawa aliran tunai dalam negara mungkin sedang menghadapi tekanan yang ketat. Pada saat kita semua berasa kecewa dengan penurunan nilai ringgit Malaysia, Timbalan Menteri Keuangan kita malah mengatakan bahawa penurunan nilai ringgit Malaysia terhadap dolar Singapura adalah perkara yang baik bagi rakyat Malaysia. Menurut beliau, ini akan menyebabkan lebih ramai orang Singapura datang ke Johor Bahru untuk membelanjakan wang, yang akan merangsang ekonomi Malaysia. Penurunan nilai ringgit Malaysia sebenarnya telah berlaku untuk jangka masa yang lama, dan terdapat banyak faktor yang menyebabkannya. Pertama, terdapat terlalu banyak barang terkawal di dalam negara. Malaysia mempunyai banyak barang terkawal seperti getah, minyak sawit, telur, bahan bakar, dan banyak lagi. Walaupun kerajaan menyatakan bahawa ini dilakukan untuk mengurus dan membangunkan sumber-sumber ini serta mengawal dan mengawasi harga sumber tersebut, pengawalan ini sebenarnya membataskan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan memberikan cabaran dan masalah. Penduduk terlalu bergantung kepada beberapa barang terkawal, yang mengakibatkan ekonomi menjadi terlalu terpusat, kurang beragam, dan kekurangan daya tahan terhadap impak luar.
Selain itu, pelaksanaan polisi barang terkawal juga tidak efisien. Mekanisme pengawasan dan langkah-langkah melawan rasuah sangat lemah, yang mengakibatkan pengagihan sumber menjadi tidak adil dan kepentingan tidak dapat dioptimumkan. Contohnya, seperti kejadian kekurangan ayam dan telur yang terjadi sebelum ini, kerajaan menetapkan had harga jualan ayam dan telur. Walaupun ini menyebabkan kepuasan kepada pengguna, pembekal pula menghadapi kerugian. Anda perlu tahu, ada orang yang bersedia untuk menjual dengan keuntungan tetapi tidak ada orang yang akan menjual dengan kerugian. Jika mereka tetap menjual dengan kerugian, apa gunanya menjual? Akibatnya, pembekal langsung tidak menjual produk mereka. Walaupun harga dikawal, pengguna tidak dapat membelinya, jadi ini adalah keadaan yang merugikan kedua-dua pihak. Baru-baru ini, sayur-sayuran juga menghadapi masalah yang sama. Walaupun pengeluaran sayur-sayuran meningkat, namun harganya tetap rendah disebabkan oleh kawalan barang terkawal. Akibatnya, ramai petani sayur-sayuran lebih suka memusnahkan hasil tanaman mereka daripada menjualnya ke pasaran. Ini juga adalah situasi yang merugikan kedua-dua pihak. Faktor lain adalah keadaan monopoli oleh syarikat-syarikat besar di Malaysia, seperti beras, gula, bekalan air, bekalan elektrik, dan lain-lain. Monopoli perniagaan bermaksud terdapat hanya satu pembekal utama atau penyedia perkhidmatan di pasaran tanpa saingan lain. Ini menyebabkan kurangnya persaingan di pasaran, membataskan pilihan pengguna dan kecekapan pasaran. Syarikat-syarikat monopoli mungkin menyalahgunakan kedudukan kelebihan pasaran mereka untuk menghadkan kualiti dan inovasi produk, serta menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya. Banyak monopoli perniagaan ini telah dicipta semasa tempoh kekuasaan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 1980. Pada masa itu, $1 Amerika Syarikat hanya bernilai RM2.5 Malaysia, dan RM1 Malaysia boleh ditukar kepada 3.2 Yuan Cina. Tetapi setelah 40 tahun berlalu, nilai tukar ringgit Malaysia terhadap banyak mata wang asing telah jatuh dengan ketara. Ia boleh dikatakan sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan. Pada tahun 1990-an, $1 Singapura hanya bernilai RM2.25 Malaysia. Ringgit Malaysia boleh ditukar dengan lebih dari 2 unit Yuan Cina dan lebih dari 10 unit Baht Thailand. Tetapi sekarang, ringgit Malaysia telah jatuh nilainya terhadap mata wang negara-negara tersebut. Pada masa itu, Mahathir juga melakukan satu tindakan yang mempunyai impak besar, iaitu penggabungan bank-bank. Penggabungan ini menyebabkan banyak bank berkualiti tinggi diserap oleh bank-bank lain. Beliau menganggap industri perbankan sebagai salah satu sektor utama dalam ekonomi negara. Bagi kedaulatan dan perkembangan ekonomi negara, beliau memutuskan untuk mereka bentuk semula industri perbankan untuk memastikan negara mempunyai lebih banyak kawalan dalam bidang ekonomi. Namun, tindakan penggabungan ini sebenarnya juga seperti pengawalan terhadap produk terkawal. Ia membatasi peranan bank dan proses penyusunan semula industri perbankan ini juga dipengaruhi oleh campur tangan politik. Ketika itu di Pulau Pinang terdapat sebuah bank yang beroperasi dengan baik bernama Bank Ban Hin Lee, tetapi ia telah digabungkan dengan Southern Bank dengan tekanan pihak belakang. Kemudian Southern Bank akhirnya digabungkan ke dalam CIMB Bank. Banyak bank yang sebenarnya beroperasi dengan baik telah digabungkan secara paksa. Lebih buruk lagi, orang yang memahami pengurusan bank telah digabungkan oleh mereka yang tidak memahami pengurusan. Tindakan penggabungan bank tersebut telah menimbulkan ketakutan dalam kalangan syarikat tempatan dan asing. Nasib ringgit Malaysia mungkin juga telah ditentukan sejak itu. Salah satu faktor yang menyebabkan depresiasi berterusan ringgit Malaysia selama bertahun-tahun adalah rasuah. Rasuah menyebabkan ketidakstabilan dan kerugian dalam kewangan negara. Pegawai atau agensi kerajaan menyalahgunakan kuasa untuk memperoleh dana awam. Ini mengakibatkan pengurangan pendapatan kewangan negara, kehilangan dana yang serius, dan akibatnya menyebabkan ketidaktentuan dan depresiasi dalam bekalan mata wang. Apabila rasuah menjadi fenomena yang meluas, syarikat dan pelabur kehilangan keyakinan terhadap negara. Mereka enggan melabur atau menjalankan perniagaan dalam persekitaran yang dicemari oleh rasuah. Sebagai contoh, kerajaan China kini melaksanakan kawalan yang ketat dan mengawal syarikat-syarikat asing di China, yang menyebabkan ramai syarikat asing memilih untuk melarikan diri. Namun, walaupun mereka melarikan diri, ramai di antara mereka tidak memilih Malaysia sebagai destinasi mereka, tetapi memilih negara lain. Mengapa mereka tidak memilih Malaysia dan memilih negara lain? Ini adalah satu isu yang perlu direfleksikan dan diselesaikan secara berkesan. Rasuah juga akan menyebabkan peningkatan inflasi.
Apabila rasuah menyebabkan perbelanjaan kerajaan tidak dapat dikawal dan dikawal sedia secara berkesan, kerajaan akan mencetak wang kertas secara berlebihan atau melonggarkan dasar kewangan untuk memenuhi keperluan keuangan mereka. Ini akan menyebabkan inflasi yang ketara dan depresiasi mata wang akibat peningkatan berlebihan dalam bekalan wang. Di Malaysia, rasuah telah berakar umbi selama bertahun-tahun dan menjadi seperti budaya yang terjalin dalam masyarakat. Yang paling menyedihkan adalah bahawa banyak orang menganggap rasuah sebagai sesuatu yang biasa dan tidak terelakkan. Bagi orang awam, depresiasi ringgit Malaysia tentu saja bukan berita baik. Harga barang akan terus meningkat, kos hidup akan meningkat, dan daya beli masyarakat akan terhimpit. Kehidupan menjadi lebih sukar, kerana perubahan kadar pertukaran mata wang secara langsung berkaitan dengan kualiti hidup dan keadaan ekonomi kita. Cara kerajaan Malaysia menggunakan wang secara berleluasa juga sangat memilukan. Sekarang, harapannya adalah agar kerajaan baru dapat mencapai keseimbangan fiskal. Walaupun orang awam tidak terlalu optimis tentang perkara ini. Namun, perbelanjaan kerajaan saat ini sangat besar tetapi perbelanjaan untuk pembangunan sangat sedikit. Ini menjadikan kehidupan rakyat biasa sangat sukar. Banyak kali, perbelanjaan kerajaan digunakan untuk membayar faedah hutang. Faedah ini menelan sejumlah besar wang. Bajet tahun ini juga masih tidak mampu mencapai keseimbangan fiskal, dan kerajaan masih perlu meminjam wang untuk melaksanakan projek pembangunan besar. Oleh itu, kelihatan kita tidak boleh terlalu bergantung kepada negara. Kita juga perlu bersedia untuk menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat ini. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.